Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan ajar bab 3 matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Dalam tajuk ini kita akan belajar dua subtopik. Yang pertama simpanan dan pelaburan dan yang kedua pengurusan kredit dan hutang. Jadi hari ini cikgu akan cuba tunjukkan sebahagian dalam tajuk simpanan dan pelaburan sebab dia terlalu panjang, so cikgu cuba separuh lah dahulu so cuba kita tengok apa yang kamu akan belajar dalam tajuk subtopik 3.1 simpanan dan pelaburan. Yang pertama, mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. So kita akan kenal lah pelbagai jenis simpanan dan pelaburan So apa maksud simpanan? So simpanan di sini merujuk kepada wang lebihan yang disimpan dalam peti, besi, tabung atau laci. Tapi sebenarnya duit biasanya kalau kita ada duit lebihan ni kita akan simpan di dalam bank lah dalam bank. So jadi di bank ada di sini ada 3 lah bentuk simpanan Kita kenal 3 dahulu lah Sini ada 3 akaun simpanan. So akaun simpanan ni akaun simpanan biasalah yang biasanya kita akan ada kad ATM kita panggil. Kad ATM tu yang biasa kita simpan duit dalam akaun tu, dan bila kita perlu kita akan ambil duit tu keluar balik begitulah. So kita bila ada duit lagi, so kita akan simpan balik begitulah Itu akaun simpanan yang biasalah Kalau diikut maksud dia, pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount, maksudnya sebarang jumlah duit tu lah, jumlah mengikut kemampuannya. Pemegang akaun menerima kadar faedah. Kadar faedah ni berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Biasanya yang ni simpanan yang kadar faedah dia sedikit lah untuk akaun simpanan sangat sedikit kadar keuntungan kalau kita simpan duit di dalam akaun simpanan biasa ni Seterusnya, kadar faedah adalah lebih rendah. Tengok, lebih rendah. Maksudnya sikit kita punya keuntungan berbanding dengan akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap ni maknanya lebih tinggilah sikit kadar faedah ataupun keuntungan kalau simpan duit dalam akaun simpanan tetap Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. Ini keluarkan duit ni bila-bila masa di ATM lah ataupun di kaunter bank Seterusnya, wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatic ATM inilah ATM. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Ni menyimpan sejumlah wang tertentu dalam satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan. Maknanya kalau 3 bulan ni, dalam tempoh 3 bulan tidak boleh keluarkan duit tu. Begitu Berbeza dengan akaun simpanan. Akaun simpanan ni, duit kamu simpan esok atau hari tu kamu hari ni kamu simpan, hari ni juga boleh kamu keluarkan duit tu. Itu beza akaun simpanan dengan akaun simpanan tetap. Simpanan tetap dia ada tempoh-tempoh dia baru boleh keluarkan duit. Kalau tempoh dia 3 bulan, 3 bulan lah baru boleh keluarkan duit. Kalau tempoh dia 9 bulan, 9 bulan lah baru boleh keluarkan tu duit. Atau 1 tahun. Begitulah Menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa. Maknanya simpan duit tu tidak boleh kacau duit tu Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif. Maknanya lebih kompetitif berbanding dengan akaun simpanan. Maknanya di sini keuntungan kadar faedah tu untung Kadar faedah dia akan dapat lebih tinggi berbanding akaun simpanan akaun simpanan biasa. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Inilah tempoh matang ni maknanya yang 3 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Tengok bentuk jenis-jenis akaun simpanan tu lah. Dia ada tetapkan masa dia
bank akan tetapkanlah masa tu untuk inilah wang simpanan tidak boleh keluarkan sehingga tempoh matang ya. Tempoh matang ni yang inilah kita maksudkan tu 3 bulan, 9 bulan ataupun 1 tahun mengikut bank lah, mengikut bank. Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang diterimanya akan dikurangkan. Ini maknanya didenda lah, kiranya didenda ya. Tidak ikut dia punya syarat kan. Dan dikurangkan dan akan dibatalkan pada suatu masa. Ini dia sudah langgar peraturan lah ni. Kira langgar peraturan maknanya akan didenda lah ya. So jadi kalau sudah simpan tetap sehingga tempoh matang, baru kita boleh ambil. Begitu ya. Simpanan sijil simpanan akan dikeluarkan pada pemegang akaun. Sijil simpanan dipanggil nama sijil simpanan lah kalau kita buat akaun simpanan tetap. Okey, yang ketiga, akaun semasa. Akaun semasa biasanya ini lebih kepada perniagaan ya, perniagaan. Jika kita ada lesen perniagaan, terutamanya lesen perniagaan lah ya. Kita ada lesen perniagaan, kita boleh buka akaun semasa di mana-mana bank, di mana-mana bank ya. Okey. Okey, simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Pemegang akaun tujuan peribadi dan perniagaan. So boleh tujuan untuk peribadi juga dan boleh untuk perniagaan lah ya. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Okey, biasanya kalau buka akaun semasa ni bank akan sediakan buku cek. Buku cek lah. Cek tu kita boleh letak, kita boleh keluarkan duit, kita boleh buat pembayaran melalui cek. Jika kita melakukan pembelian kan. Contoh kita berniaga, kita membeli kepada pembekal. So jadi kita akan keluarkan cek, bayar kepada pembekal itu. Contoh begitu ya, pembekalnya. Okey. Simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Ini simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Namun terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Hal ini tertakluk kepada pihak bank lah ya, pihak bank. Pemohon akaun semasa perlu memerlukan seorang perujuk ataupun pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Ini tengok bank lah ya. Perujuk ni maksudnya kita rujukan lah. Mesti ada seorang rujukan. Biasanya seorang rujukan ini dia mempunyai akaun semasa juga ya. Dia mempunyai akaun semasa di bank yang pemohon ni mau buka akaun semasa tu. Okey. Biasanya macam kalau mau faham yang akaun semasa ni, dia sebenarnya jika dia seorang perniaga dan ada kedai lah. Tiada kedai pun boleh juga ya. Yang penting dia ada lesen perniagaan. Okey. Lepas tu kalau dia mau buka di bank, contohlah cikgu letak bank Maybank lah. Maybank. So dia perlu membawa seorang rujukan lah, seorang rujukan. Maknanya seorang rujukan tu dia mesti ada akaun semasa di Maybank, baru dia boleh buka akaun semasa. Begitulah ya. Okey, selain cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit atau saluran lain seperti perbankan internet. Ialah internet banking ya, internet banking, perbankan telefon dan sebagainya lah. Melalui telefon pun boleh ya. So, pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft, iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan kadar faedah. So contoh dia dalam akaun dia ada 1,000, tapi dia mesti keluarkan duit dalam 1,500, boleh, tapi dia akan dikenakan cas lah. Begitu. Ini overdraft, kemudahan overdraft ya, kita panggil overdraft. Okey, seterusnya. Okey, ini simpanan So jadi boleh faham saya, ini senang.
akaun simpanan biasa. Ni akaun simpanan tetap, mesti ada tempoh matang dia, baru boleh keluar duit. Okay, ini akaun semasa lebih kepada perniagaan. Senang kan? Mau faham? So ada 3 kaedah ni ada akaun simpanan. Okey, seterusnya pelaburan. Pelaburan. Okey, pelaburan. Okey. Ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan adalah seperti berikut. Okey. Dia ada 3 lah ditunjukkan di sini ya. Yang pertama cikgu tunjuk yang ni, saham ya. Saham ni dia contoh saham yang paling mudah lah ya. Saham ni cikgu tunjukkan ialah ASB. Kalau pernah dengar lah ASB kan, Amanah Saham Bumi Putera. Dia ada banyak ASN, Amanah Saham Nasional. Satu Malaysia ada, Amanah Saham Satu Malaysia pun ada. So itu semua pelaburan-pelaburan yang dalam bentuk saham lah ini ya. Yang ini tiada risiko. Lebih kepada tiada risiko ya. Risiko. Tiada risiko ya. Maksudnya duit tu dijamin lah, modal kamu dijamin. Ya. Contohlah kamu simpan duit 10,000. 10,000 di ASB. Tapi tempoh kamu simpan dalam ASB itu biasanya dia akan bagilah untuk biasa ASB ni ialah 1 tahun. 1 tahun biasanya dari Januari sehingga bulan 12 Disember tu 12 bulan tu akan dikira berapa kamu simpan. Contoh 10,000 Januari sehingga kamu simpan Disember, kamu tidak kacau pun duit tu. So dia akan bagi biasanya tahun lepas dividen, kita panggil dividen ataupun faedah muda ya, faedah muda. Kalau di sini kamu akan belajar nama dia faedah muda, tapi nama lain dia ialah dividen. So keuntungan ya. Dividen dia akan bagi berapa persen untuk 1 tahun itu. Dia akan bagi 5% lah contoh. 5% kan, 5% untuk tempoh 1 tahun. So jadi bila kamu darabkan 10,000 darab dengan 5% ni, kamu akan dapat 500 ya, 500 500 ringgit. So inilah 500 ringgit ni keuntungan kamu dalam tempoh 1 tahun. So jadi berapa jumlah duit dalam akaun kamu? 10,000 tambah 500. So jadi dalam tahun kedua kamu akan dapat, tahun kedua yang terkumpul ialah 10,500. Ya. Begitulah saham. Ya, kita tengok sini. Sebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen. Ni dividen kan, dan keuntungan modal. Ya. Okey, so jadi saham ni lebih kepada inilah ya, tiada risiko ya. Untuk saham ni dia tiada risiko, ASB lah ASB. Ini contoh yang mudah lah Dia ada banyak juga tadi kan. ASN pun ada, AS1M. 1M ni maknanya Satu Malaysia lah. Amanah Saham kan. Amanah Saham Satu Malaysia. Amanah Saham Bumi Putera. Itu lebih kepada saham lah di sini ya. Okey. Itu untuk maksudnya macam ni kan, syarikat akan menerbitkan saham ni. Maknanya ini satu orang dia simpan 10,000. Kalau ada 10,000 orang yang simpan duit 10,000, so jadi syarikat ni akan dapatlah mengumpulkan modal untuk buat satu untuk jadikan modal untuk syarikat berang lah. Kita tidak tahulah. Cikgu pun ni. So jadi diorang akan buat
jadikan modal simpanan kamu tu sebagai modal mereka untuk perniagaan lah ya, untuk perniagaan. Dan 1 tahun kemudian barulah diorang akan kongsi keuntungan. Yang inilah 5% ni kan 1 tahun yang sudah ditetapkan lah. Tapi lebih kepada ni lah ya, dia tidak kurang daripada 5% lah. So 5 ke 7% begitu dia akan bagilah keuntungannya untuk saham ASB begini. Okey. Seterusnya amanah saham. Okey, amanah saham yang ini ada risiko. Maknanya ada risiko ini. Ada risiko ni bermaksud dia kemungkinan modal kamu jika syarikat itu mengalami kerugian, maka modal kamu akan berkurang. Itu amanah saham ya, amanah saham. Berbeza dengan saham tadi ya. So jadi ada risiko lah, tapi keuntungan dia sangat tinggi. Ni keuntungan tinggi lah ya. Kita panggil keuntungan tinggi. Ini keuntungan rendah. Rendah lah ya, berbanding yang ni. Tapi ini tiada risiko, keuntungan dia rendah. Yang ini ada risiko keuntungan tinggi. Tapi kalau rugilah jugalah ya. Begitu amanah saham. Ini lebih kepada macam public mutual ya. So dalam public mutual tu ada banyak syarikat pula ya. Begitu ya. So jadi kamu boleh tengoklah. Cikgu bagi tahu ada satu perniagaan yang itu kita tengok di sini. Amanah saham dikendali oleh syarikat unit amanah yang diurus oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan. Okey, ini unit. Kita panggil unit pula unit. 1 unit, 2 unit begitu ya. Untuk dia tidak sama macam RM1. RM1 bersamaan 1 unit. Itu untuk yang ni lah ASB. 1 unit bersamaan dengan RM1. Berbeza dengan yang ini, 1 unit dia mungkin 50 sen. 1 unit itu mungkin 90 sen. Dia lebih rendah. Jadi bila unit itu nilai dia rendah, maka dia akan jadi jika kamu buat pelaburan modal yang tinggi, maka kamu punya bilangan unit akan bertambah. So berbeza dengan kalau unit dia contohlah ya, cikgu letak sini 1 unit ialah RM 50 sen. 50 sen. Ada 1 unit lagi, 1 unit bersamaan dengan RM RM1.20. So jika unit dia besar RM1.20, bilangan unit kamu, jika kamu bagi duit 10,000, so bilangan unit kamu akan lagi tinggi, kuranglah berbanding dengan yang ini 50 sen. So 50 sen ni bilangan unit kamu, kalau kamu dapat RM1, so ada 2 sudah unit kamu, bilangan unit. Itu amanah saham lah ya. Itu konsep amanah saham ya. Okey, so jadi cikgu bagi tahu sahaja amanah saham itu dia ada risiko, keuntungan dia tinggi, dividen dia tinggi lah ya. Kalau ada risiko ni maknanya mungkin rugi. Kalau rugi habislah modal. Mungkin tidaklah ni, mungkin berkurang modal tu ya. Okey, berbeza dengan yang amanah saham. Okey. So yang seterusnya pelaburan hartanah. Hartanah ni lebih kepada rumah, apalagi tanah ataupun lot kedai. Kedai lah, bangunan kedai tu kan. Ini. So jadi bila ada yang ini untuk disewakan ke apa ke, kamu buat. Jadi itulah kita panggil pelaburan ya, pelaburan hartanah. Lot kedai boleh dikasih sewa ataupun dijual lah. Okay, ada syarikat-syarikat lah yang buat kan. Tengok di sini. Pelaburan atas aset tidak alih. Tidak alih ni maknanya tidak boleh dikasih pindah-pindah lah. Rumah mana boleh dikasih pindah kan? Dibawa pindah-pindah kan? Tak boleh. Ini kita panggil aset tidak alih.
tidak boleh dikasih pindah-pindah. Rumah kediaman, kedai, tanah. Tanah kalau kedudukan dia di bandar, di Fajar sajalah tanah tu. Takkanlah pula tanah tu boleh dikasih pindah pergi perdana pula kan. Tidak boleh, ya. So jadi sebaliknya merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur lah. Ada banyak aspek dia, ya. Tempat contoh di kawasan bandar. Kalau kawasan bandar ni maknanya tanah tu senang terjual lah. Kalau berbeza dengan kawasan kampung. Kawasan kampung ni susah sikit mau dijual. Contoh begitulah. Ataupun kawasan pedalaman. Susah sebab tidak tertumpu kan di situ. Biasanya orang akan cari di kawasan-kawasan yang dekat dengan bandar. Begitulah. So itu kita panggil faktor-faktor yang dipertimbangkan. Contohnya adalah keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan. Keupayaan menjana pendapatan ni boleh disewakan ataupun lokasi. Ni lah kita cakap lokasi. Serta prospek hartanah pada masa akan datang. Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. So individu yang buat pelaburan kepada syarikat hartanah, so dia akan dapatlah, ikutlah berapa dia punya ni, tu untuk hartanah, ya. Okey, cuba kita tengok di sini jenis-jenis, kan. Okay, Z, contoh sini jenis simpanan. Dia okey. Encik Rizal menyimpan sejumlah 300 dalam bank. Tiada apa-apa kan di sini, dia cuma pernyataan dia menyimpan sejumlah modal sejumlah 300. So jenis simpanan ialah simpanan lah, simpanan biasa lah ni, ya. Bukannya pelaburan. Okay. Penerangan akaun simpanan ialah jumlah wang yang disimpan adalah kecil dan akan dikeluarkan pada bila masa. Okey, itu simpanan lah. Okey, kedua, Zeti merupakan seorang peniaga. Ni peniaga kan, kita cakap peniaga. Okey, garis peniaga yang menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan untuk mengeluarkan cek apabila hendak membayar kepada pemiutang. Kepada pemiutang ni maksudnya contoh pemberi hutang lah, maksudnya pembekal. Ya, pembekal ni maknanya dia berniaga, contoh berniaga jam tangan. So bila dia membeli jam tangan untuk dijual semula, so yang dia akan berurusan kepada pemiutang lah. Pemiutang ni ialah pembekal jam tangan. So jadi bila dia sudah ambil order, ambil barang, dia perlu bayar kan. So dia bayar melalui kaedah cek. Kaedah cek ni lah. So jadi ini apa jenis simpanan? Kita panggil simpanan semasa. Simpanan semasa. Simpanan semasa. Bolehlah tulis ni, akaun semasa lah. Semasa. Okey, apa? Jumlah wang yang disimpan adalah apa? Besar. Begitulah. Ya. Tengok penerangan di dalam ni lah. Di sini, ya. Kamu boleh tengok apa penerangan dia. Inilah. Ni. Kan? Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Okey. Apa lagi? Tulislah sedikit, kan. Ni mengingatkan boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Cukuplah tu. Yang itu, kan. Tidak payah banyak-banyak lah penerangan dia di sini, ya. Akaun semasa itu contoh. So di sini ada 6, semua tu ialah berbeza-beza lah di sini, ya. Sini wang diterima daripada bapanya untuk membeli satu lot kedai. Ni lot kedai maknanya ni hartanah, pelaburan hartanah. So penerangan kamu cuba terangkanlah apa cara tengok ni, ya. Dia menyimpan sejumlah wang 20,000 dalam akaun untuk membiayai pendidikan anaknya pada masa hadapan. So ini dia tiada tetapkan ni. So jadi inilah simpanan tetap. Simpanan tetap sebab dia bagi tahu sejumlah wang ini pada masa hadapan. Maknanya dia tidak tetapkan tempo dia punya untuk keluarkan baliklah duit tu, kan. So kita panggil simpanan tetap. Simpanan tetap. So kamu terangkanlah. Ni Encik Lee membeli 1000 unit amanah saham. So
Pelaburan Amanah Saham. Amanah Saham. Encik Sharon membeli 4,000 unit share Bank Orchid bernilai RM1 share di Bursa Saham Kuala Lumpur. Yang ini saham. Ini saham ya. Sebab dia cakap sini 4,000 unit untuk kepada syarikat ni yang bernilai RM1. RM1 ya. Di Bursa Saham Kuala Lumpur. So ini ialah saham. Saham. So jadi kamu boleh terangkanlah satu-satu. Cuba terangkan tengoklah di maksudnya. Okey, seterusnya kita akan belajar faedah mudah. Faedah mudah. Apa itu faedah mudah? Okey. Ganjaran yang diberikan ataupun lebih kepada kalau kamu ingat ialah keuntungan. 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 Faedah mudah ialah keuntungan. So jadi kamu akan belajar dua perkara di sini ya. Ialah faedah mudah, yang kedua faedah compound. Okey. Cuba kita tengok apa keuntungan. Contoh yang pertama. Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000 di bank. Di bank dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Untuk setahun 2% ya. Berapakah faedah yang diperoleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Okey. Makanya jadi maksudnya kamu buat beginilah. 4,000 dia simpan 4,000 kan? Okey. Kemudian 2% tu ialah 2/100. Darabkan, so dapat 80. So selepas 1 tahun, kamu kena darabkanlah. Kalau 5 tahun, darab 5 tahun. Tapi ini darab 1 tahun kan. Darab 1, tetap juga faedah untung dia ialah 80. Didarabkan 1 ya. So dia punya formula yang ini. I sama dengan P darab R darab T. Ini T ni kita panggil tempo. Dia simpan 1 tahun. P ni modal dia 4,000. 4,000. R ni ialah peratus. Ni kadar faedah. Ialah 2/100. Lepas tu darab dengan T 1. Darab 1 tahun. Begitulah ya. Formula dia ini ya. Formula dia ni. So kena ingatlah PRT ni. Darab 1. So kamu akan dapatlah jawapan dia yang ini ya. RM80 ya. So berapa jumlah selepas dia simpan? So jumlah keseluruhan untuk tahun yang kedua nanti tambah RM80. So jadi 4,080 ya. Okey, seterusnya yang kedua, contoh kedua. Encik Badrul menyimpan sebanyak 5,000. Okey, dia simpan modal 5,000. So guna kaedah ni ya, PRT juga. 3%. Lepas tu dalam tempoh 2 tahun. Dia simpan 2 tahun. Jumlah faedah yang dia tanya, jumlah faedah. Maksudnya jumlah keuntungan ya. So sama juga I darab PRT ya. Principal ialah modal kamu. R ni rate, kadar faedah. T ni ialah time ni tempo lah ya, tempo masa dia ya. So bila kamu darabkan, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 300 lah ya. Itu kaedah mudah. Tekan kalkulator, senang formulanya ya. Formula dia senang. So kamu kena ingatlah ni. I kaedah mudah, P R T. So ingat ini. Inilah kita panggil faedah mudah. Faedah mudah ataupun keuntungan keuntungan dia. Jika ada maklumat beginilah dia bagi tahu ya. Okay. Kemudian apa lagi? Encik Wong menyimpan 10,000. Cakap PRT jugalah, PRT ya. PRT. 4 tahun. So dia selepas 6 bulan. Selepas 6 bulan ni maknanya 1 tahun ada berapa bulan? 12. So 6/12 lah ya. Kena buat ini. Tidak sampai pun 1 tahun. So itu yang dia buat ini ya.
6/12 tempo dia. Okey. Okey, seterusnya. Sama juga semua sama begitu PRT. Ingat PRT. Okey. Tengok ni. Apakah kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Okey, prinsipal yang sama ni maknanya contohlah cikgu bagi kamu ialah ada dua orang. Orang A yang pertama, B yang kedua. Simpan yang sama 10,000. Tapi kadar faedah yang dia bagi, dia cakap kadar faedah ialah berbeza. Satu 2%, satu lagi 5%. Berbeza faedah dia. Berapa keuntungan dia yang dia akan dapat? Kamu tekan kalkulator 10,000 darab dengan 2/100, kamu akan dapat sini 200 lah. 200. Tekan kalkulator 10,000 darab dengan 5%, dapat 500. So, berbeza kan? So, maknanya sudah tentu jumlah pulangan tahunan yang akan diterima adalah berbeza. Inilah berbeza. Keuntungan dia berbeza untuk 1 tahun tu. Pulangan tahunan. Okey, harap boleh faham yang ini. Okey, seterusnya. Ni dia bagi sini. Apakah beza? Ini sama juga sama. Sama. Okey, seterusnya faedah compound. Cikgu tidak memasuk faedah compound. So, ini nanti dia memerlukan ni. So, dia ada ni lah. So, nanti ini cikgu akan ajar pada next class nanti